Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pelajar-pelajar saya, khususnya pelajar-pelajar yang mengambil entrepreneurship. Okey, kita akan sambung kuliah kita hari ini di mana kita akan terus kepada bab ketiga. So, Alhamdulillah, sebelum ni kita telah menghabiskan topik 1 dan topik 2, iaitu berkaitan dengan keusahawanan, asas-asas keusahawanan. Dan untuk bab ketiga ni kita lebih kepada tajuk yang lebih serius lagi dan lebih, bagi saya, lebih berfakta, di mana anda kena tahu jenis-jenis perniagaan dan sistem sokongan. So kita akan teruskan kepada kita punya slide kita yang pertama. So kredit saya berikan kepada Puan Fauziah binti Cik Mat yang menyediakan fail ini. Saya hanya, orang kata, menambah sedikit bahasa Melayu di dalam slide bahasa Inggeris beliau untuk memudahkan perjalanan PNP kita. Okey, sebelum meneruskan bab ketiga, kita kena tahu hasil pembelajaran bab ketiga ni apa yang anda akan dapat. Yang pertama, anda akan dapat mengenal pasti jenis pemilikan perniagaan di Malaysia. Okey, yang pertama kita ada perniagaan tunggal. Perniagaan tunggal tu kita faham, bila tunggal tu perseorangan lah, dia bukan berdua. Kedua, kita ada perkongsian. Okey, perkongsian tu bermaksud lebih daripada seorang, berdua, bertiga dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita ada C, syarikat, company. So kita recap balik, untuk perniagaan di Malaysia kita ada 3 jenis: persendirian, perkongsian dan juga syarikat. Okey, hasil pembelajaran lagi. Kita akan juga bincangkan prosedur pendaftaran pemilikan perniagaan. Macam mana kita nak mendaftar syarikat. Sebab tu saya kata bab ketiga ni lebih serius. Jadi saya makan masa untuk menyediakan orang kata video PNP untuk anda, sebab saya kena bertanyakan untuk mereka-mereka yang lebih arif. Kan? Okey, yang ke-3.3 kita akan bincangkan sistem sokongan keusahawanan. Okey, bila kita jadi usahawan ni, kita kena ada sistem sokongan, tak boleh bergerak bersendiri. Kita kena ada tim kita kena ada support kita. Dan juga kita kenal pasti agensi sokongan perniagaan. Kewangan penting lah kan. Bila kita nak buat perniagaan, kita kena ada bantuan kewangan. Lainlah kita daripada golongan berada, kita dah ada kewangan yang besar. Kalau kita tidak ada kewangan yang besar, kita perlu cari orang kata agensi yang boleh membantu kita untuk membantu perniagaan kita buat pertama kalinya, buat permulaannya. Lepas tu pemasaran. Pemasaran sangat penting. Kita dah ceritakan sebelum ni pentingnya pemasaran, pentingnya marketing. Kita ada barang, kita ada produk, tetapi kita tak ada kita tidak ada pemasaran, kita punya syarikat akan lama-lama tutup. Sebab kita dah buat, kita kena jual dan kita kena dapat duit daripada hasil jualan tersebut. Okey, technical pun penting, latihan dan juga penyelidikan dan pembangunan. So bagi saya ini adalah elemen yang sangat penting untuk kita jadi sebuah syarikat yang mantap. Kewangan, duit, pemasaran, kita nak jual kat mana, technical. Macam kalau kita nak buat sesuatu perkara, kalau kita nak buat design, itu kena ada technical. Okey, latihan. Kalau katalah kita nak buat sesuatu, kita tak cukup latihan, kita kena perlu belajar dulu dengan agensi-agensi yang menyediakan latihan. Lepas tu juga ada agensi-agensi yang membuat pendidikan dan pembangunan. Kalau khususnya kita buat makanan, adakah makanan kita selamat? Apakah barang-barang dalam bahan makanan kita? So benda ni sangat penting. So kalau kita ingin jadi usahawan, so tolong pastikan 5 elemen ni jangan anda biarkan terkontang-kanting. Kena ada kelima-limanya. So bila 5-5 ni anda dapat grab dengan baik, anda dapat kawal dengan baik, anda dapat adakan dengan baik, insya-Allah syarikat ataupun perniagaan anda yang anda akan jalankan selepas ni akan jadi baik dan mantap. Okey, pemilikan perniagaan di Malaysia boleh dikategorikan kepada 4 jenis. Alright, ada 4 jenis perniagaan di Malaysia ni. Okey, yang pertama, perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Dah lama dah, babe. Pindaan 1978 dan peraturan Akta Pendaftaran Perniagaan 1957. So sangat lama. So ni lebih kepada mungkin berkaitan dengan perniagaan yang lebih perniagaan persendirian dan juga perkongsian.
Okey, yang seterusnya, perniagaan yang ditubuhkan di bawah undang-undang syarikat. So ni lebih kepada syarikat. Yang tadi lebih kepada perseorangan dan juga pengkongsian. Kali ini lebih kepada syarikat. Yang ketiga, kepada perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1948. Kalau awak tengok, semua akta-akta ni telah direka, telah dicipta, telah dibentuk, telah dibangunkan sangat lama. Dan juga yang terakhir, perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen dan Enactment Kerajaan Negeri. So, bagi saya, kita fokuskan pada 4 ni lah. Yang pertama, perniagaan, enterprise, kita ada syarikat, kita ada koperasi, dan kita ada enactment yang berkaitan dengan Parlimen dan juga Kerajaan Negeri. So, ada 4 perkara, 4 akta yang perlu anda tahu untuk anda bergelar usahawan. Okey, saya harap anda faham kat sini ada 4 akta yang biasa, 4 jenis perniagaan yang boleh dikategorikan, yang boleh dimiliki oleh kita. So ada 4 jenis. Okey, saya harap anda faham kat situ. Okey, kita recap sikit. Okey. Perniagaan Malaysia. Kita ada macam saya cakap tadi, kita ada perniagaan tunggal yang melibatkan orang perseorangan. Dan juga kita ada perkongsian yang melibatkan lebih daripada seorang. Okey, untuk perniagaan tunggal dan perkongsian, kita boleh bangunkan sebagai enterprise, resources dan trading. So, saya dimaklumkan oleh Otai tadi, Sifu, Cik Syam Hassan, bahawa kita boleh mendaftar, contohnya syarikat saya, Amha Resources, Amha Enterprise, Amha Trading. So, kalau yang saya tahu tadi, kalau kita trading, maksudnya kita trader barang lah. Maksudnya kita trader barang yang besar-besar. Contohnya kita trader barang daripada China. So sesuai Amha Trading. Kalau kata saya menyediakan pembelajaran khusus, consultancy, lebih sesuai resources. Kalau kita buat perniagaan biasa-biasa, kita boleh letak enterprise. So untuk perkataan enterprise, resources dan trading, dia ada maksud yang berbeza-beza. So anda boleh buat dalam perniagaan tunggal dan juga perkongsian. Okey, faham kat situ Untuk company, company ada 2 yang saya faham, yang saya tahu. So kalau ada kekurangan daripada video PNP saya ni, tolong maklum dengan saya tak ada masalah, sebab saya masih belajar lagi perkara bisnes ni. So untuk company, kita ada syarikat sendirian berhad dan juga kita ada syarikat awam berhad. So ada beza kenapa kita panggil dia sendirian berhad dan kenapa kita panggil dia awam berhad. Kejap lagi kita akan elaborate benda ni, kita akan kupas benda ni sikit lagi. Okey, kita pergi ke yang pertama, iaitu perniagaan tunggal bahagian 4 Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Wow, lama weh. Mendefinisikan perniagaan tunggal sebagai perniagaan yang ditubuhkan, dimiliki, dibiayai dari segi kewangan dan pengurusan yang dikendalikan oleh seorang individu sahaja. Alright. Biasanya melibatkan perniagaan berskala kecil, bukan besar-besar. Contoh perniagaan tunggal, adalah tukang jahit, salon kecantikan, kedai serbaneka dan dobi. So perniagaan yang kecil yang melibatkan kos yang sedikit. Perniagaan bukan berskala besar-besar. Okey Kita pergi ciri-cirinya. Pemilikan hak milik tunggal yang dimiliki dan dikenali oleh seorang sahaja. Kalau syarikat saya, Amha Resources, saya lah orang yang bertanggungjawab tu sebab saya seorang-seorang. Pertubuhan. Perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan dengan pindaan 1978. Okey. Pendaftaran, dari segi ciri-ciri pendaftaran, mudah untuk didaftarkan. Modal. Bagaimana pula dengan modal? Memerlukan modal yang kecil sahaja, tak perlukan modal yang besar. Okey. Yang kelima, pembahagian keuntungan. Besarkan sikit. Alright. Pemilik akan memiliki dan menanggung semua keuntungan dan kerugian yang diperolehi daripada perniagaan. Dan dia yang uruskan, dan dia yang keluar modal, dan segala-gala dia lah. Dia lah pengurus, dia lah orang kata tukang kebun, dia lah tukang jahit, dia lah segala-galanya. Dia yang buka kedai. Maksudnya segala-gala keuntungan ditanggungjawabkan kepada pemilik yang seorang tu. Okey, faham? Saya harap faham kat situ Tempoh hayat perniagaan. Bagaimana pula ciri-ciri dengan tempoh hayat perniagaan? Kehidupan perniagaan tidak terjamin. Kenapa pula tak terjamin?
pembubaran dan akan berlaku sekiranya berlaku bencana kepada pemiliknya. Katalah Cik A punya kedai runcit, Cik A sakit, dah masalah kat situ kan. Jadi isu dia kat situ lah. Sebab dia seorang-seorang. Kalau dia mati, isu lain pula. Owner dah tak ada. So bagaimana pula kepada waris dan sebagainya, itu hal lain lah. Itulah kelemahan kalau melibatkan perniagaan yang bergerak secara solo ni ataupun persendirian. Okey, kita tengok kelebihan kekurangan perniagaan pemilihan tunggal tadi yang perseorangan solo dan sebagainya saya cakap tadi. Apa kelebihan dan kekurangannya? Mudah diuruskan. Bagi saya kenapa ia mudah diuruskan? Dia seorang-seorang. Dia nak gaduh dia dengan diri sendiri, dia nak bincang dengan diri dia sendiri. Sebab tu kelebihan kat situ. Kekurangan pula, modal terhad. Alamak, memanglah dah seorang-seorang yang keluar duit. Tak ada bantuan daripada sesiapa. Maksudnya tak ada sparring partner, tak ada partner lain. Dia modal seorang-seorang kan. Makna modal tu dia yang keluarkan duit dia sendiri. Jadinya mungkin dia pinjam dengan bank, modal tu daripada dia sendiri. Dia tak ada perkongsian. Okey, pembentukan dan pembubaran adalah mudah, senang je kan. Makna dia seorang-seorang nak tubuh pun senang, pergi je SSM, create je syarikat, dah settle. Dia nak bubar pun pergi SSM, bubarkan syarikat. Sebab dia seorang-seorang, tak perlu nak meeting, tak perlu nak discussion, tak perlu nak sebagainya, sebab dia seorang-seorang. Okey, kekurangannya, tanggungjawab tidak terhad kepada harta peribadi boleh boleh digunakan untuk menanggung keperluan perniagaan. Kekurangan lah. Maksudnya kalau kata ada masalah hutang syarikat ataupun perniagaan tidak berjaya, memang kita dah faham lah. Harta owner tadi akan menjadi sasaran untuk diselesaikan. Kalau kata owner ada harta, alhamdulillah. Kalau owner tak ada harta, kalau pula pinjam dengan Along, awak faham-fahamlah keadaan macam mana kan. So perniagaan ni sesuatu yang seronok dan juga ada yang tidak seronoknya. Keuntungan perniagaan menjadi hak milik pemilik. Itu kita cerita yang menarik lah. Bila untung memang pemilik seorang dah dapat, sebab dia yang keluar modal, dia yang kerja dan sebagainya kan. Dia yang fikir kan. Okey, pembangunan perniagaan terhad bergantung kepada pemiliknya. Bagi saya macam ni, kalau modal dia besar, kalau pemilik tu hebat, dia akan pergi jauh. Kalau kata modalnya kecil, pemiliknya tak berhati besar, tak mempunyai vision yang mantap, visi yang hebat, perniagaan dia macam tu, tak akan ke mana-mana. Perniagaan ini tidak menurut pada peraturan dan perundangan pemerintah. Sebabnya mungkin dia bergantung pada SSM saja, itu saja. Dibuat je, tak ada masalah dengan berkaitan sebab dia bukan syarikat yang kecil kan. Tak ada masalah. Keadaan perniagaan tidak stabil dan terdedah. Yalah, macam saya cakap tadi, bila seorang-seorang yang uruskan, mungkin seorang-seorang yang keluar bajet, seorang-seorang yang keluar modal. Jadi isu dia kat situ lah, dia tak stabil dan terdedah. Maksudnya terdedah ni mungkin dari segi yang kata, bila kita berniaga ni kita banyak risiko. Perniagaan ni benda yang menguntungkan, perniagaan ni juga benda yang tak menguntungkan jika kita salah buat percaturan. Okey, saya harap anda faham untuk persendirian. Okey, bagaimana pula perkongsian, partnership? Kita baca dulu. Menurut Seksyen 3 Akta Perkongsian mendefinisikan perkongsian sebagai hubungan yang wujud antara mereka yang berniaga dan dengan mencari keuntungan. Dia tulis ayat wujud antara mereka. Sebab tu dia bunyi perkongsian. Mereka jadi melibatkan orang lebih daripada seorang, 2, 4, 5 dan sebagainya. Betul tak? Okey, kita tengok kelebihan dia. Mudah ditubuhkan. Masih mudah ditubuhkan. Saya rasa tak susah pun kalau perkongsian. Sebab dia just mention kepada SSM tu rakan kongsi ataupun partnership dia saja. Kekurangan, tindakan rakan kongsi boleh melibatkan semua rakan kongsi. Yalah, bila kita dah berdua, kalau seorang buat hal, masalah lah. Kalau seorang tak buat kerja, masalah partnership lah. So bila kita buat rakan kongsi ni, bagus, memang bagus. Tapi kita kena pilih rakan kongsi yang betul-betul, yang sesuai dengan kita, yang faham dengan kita, yang betul-betul nak berniaga, bukan nak buang duit, bukan nak buat hal, bukan nak main-main, bukan senang. Senang mendapat pembiayaan kredit. Mungkin bila berdua ni senang lah, bank dapat tengok dia berdua. Bagi saya macam tu lah. Kalau kata kita, contohnya kalau kami nak buat rumah, atau beli rumah, bila kita combine dua orang, kita dapat pinjam loan yang besar kan. Saya rasa kita boleh relatekan isu yang saya cerita ni dengan ni jugalah, sebab dia berdua. So yang menanggung
Kesengsaraan yang menanggung beban tu adalah berdua. Jadi senang nak dapat kredit daripada pihak bank. Modal masih terhad. Okey, sebab mungkin tak ramai, jadi masih terhad, masih consider dalam terhad lagi. Lebih banyak sumber modal daripada hak milik tunggal. Ialah bila dah berdua bertiga, so bagi saya mudah kat situ. Kewujudan perkongsian tidak tetap. Dia boleh berubah-ubah lah, dah perkongsian kan. Okey, kelebihan dia, risiko perniagaan besar. Itukah kelebihan dia? Risiko perniagaan, business risk is spread. Biasalah, bagi saya memang berisiko. Perniagaan memang ada risiko. Okey, itu consider sebagai kelebihan. Kekurangan pula, mudah disalahguna kuasa. Kalau kata saya ni share dengan partner saya, nama dia A. Saya pula jarang ke syarikat. A buat hal. So memang kalau dia tak jaga betul-betul syarikat saya, habislah. Masalah. Memang masalah. Memang masalah. Okey, the burden of income tax is low. Beban cukai pendapatan dia sangat rendah. Yalah, sebab kita dah ada partnership dia lain sikit, dia ada berbeza dengan perseorangan. Konflik antara rakan kongsi. Kan. Bila kita berpartnership ni, ini antara risiko-risiko dia lah. Risiko-risiko dia. Saya nak kembali kepada yang tadi tu, business risk is spread. Maksudnya kenapa dia letak dalam kelebihan? Sebab dia punya risiko tu tak letak pada kaki kita seorang. Dia letak kepada kita punya partnership. Itu dia jadi macam agak sekata. Jadi bukanlah kalau kata suatu masalah pada syarikat tu tak jadi kepada Zaiham seorang, dia akan jadi kepada Zaiham, Zaitun, Zaikam, Zaihim dan sebagainya. So dia sebab tu kat situ mungkin ayat yang ayat definisi tak berapa tepat. Dia punya business risk is spread, maksudnya dipecahkan sama rata. Jadi masalah tu dipecahkan sama rata, sebab tu diletakkan dalam kelebihan. Okay, kekurangan tadi, konflik antara rakan kongsi. Dia relate yang tadi lah, business risk is spread tadi, maksudnya masalah, kelemahan, kesilapan ditanggung bersama. Sebab tu dia letak kat situ. Okey, membentuk pembahagian kerja dan pengkhususan. Okey, pengkhususan. Okey, jadi kalau kata saya bahagian management, saya uruskan management. Kalau saya bahagian promosi, saya uruskan promosi. Kalau kata saya bahagian yang menjaga supplier dan sebagainya, saya akan bagi bahagian supplier. So sebab tu dia kata pembahagian kerja dan pengkhususan dia ada kelebihan. Sebab kita ada ramai, senang cerita lah, kita ada team. Kita ada team, setiap orang dalam diri kita ni punya kelebihan masing-masing. Ada orang kadang-kadang dia tak suka bercakap dengan orang, dia suka kerja sendiri-sendiri. Dia tak suka jumpa orang. Jadi PR dia agak kurang baik. Mamat seorang ni kerja dia suka bersembang je. So dia lebih sesuai dengan jadi PR, ataupun dia lebih sesuai buat marketing kat situ setiap orang. Jadi sebagai usahawan yang baik, sebagai bos yang baik, kita kena kenal hati budi kita punya staff. Itu kena main peranan yang penting lah. Tanggungjawab mengikut jumlah modal yang dilaburkan oleh rakan kongsi. So kalau katalah kita pam besar, tanggungjawab tu memang sangat besar lah kan. Kita akan jadi lead lah, sebab kita pam yang paling besar. Kan? Kita yang paling berisiko. Katalah syarikat tu nak 1 juta dan anda pam 800,000. Sahabat awak pam 200,000. So mana yang paling berisiko? Betul tak? Jadi kat situ. Maksudnya kalau kata anda modal sikit, anda punya kurang lah bebanan tu kan. Kalau kata anda pam banyaklah bebanannya. Itu di antara advantage untuk perkongsian. Saya harap anda faham lah kan. So kalau ikutkan tadi, saya ulang balik dia ada banyak kalau saya turunkan slide saya, kelebihan dan kekurangan perniagaan. Ini tunggal kan, sorry partnership ni ni satu. Saya dah silap patutnya dia bukan 2-3, dia patutnya 1-2, dan yang ni adalah 2-3. Okey, maafkan saya Okey, ciri-ciri dia. Tadi kita dah tengok kelebihan dan kekurangan perkongsian. Kita pergi ciri-ciri dia pula. Perniagaan ini dimiliki oleh lebih daripada 1 orang, tak lebih daripada 20 orang. Ingat perkongsian tidak lebih daripada 20 orang.
Bentuk profesional perniagaan seperti perkhidmatan undang-undang, akaunten dan arkitek, keahlian dapat ditingkatkan sehingga 50 orang. Oh, daripada 20 boleh ditingkat kepada 50. So ini mungkin kita boleh dapat info lebih banyak daripada info dari lebih banyak mengenai kenapa 2020 boleh up sampai 50 kepada SSM So kita boleh rujuk SSM nanti Tapi kita pegang yang pertama 1 sehingga 2 lebih daripada 1 sehingga 20 orang. Pertubuhan didaftarkan mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Mengelakkan sebarang kekeliruan atau salah faham antara rakan baik adalah baik jika dipegang akta atau perjanjian perkongsian. Jadi sebelum ada masalah, kita buat perjanjian perkongsian. Senang cerita. Bila benda-benda melibatkan duit ni bila benda-benda melibatkan duit ni bukan mudah Kita banyak tengok ada yang berjaya, ada yang sangat berjaya dan ada yang tak berjaya. Kena fikir-fikirkan yang mana baik, yang mana buruk. Okey, lagi ciri-ciri yang kedua, yang seterusnya, pendaftaran adalah mudah. Sebenarnya dia berkaitan dengan atas juga. Modal, rakan kongsi menjalankan perniagaan bersama dan berkongsi modal. Jumlah sumbangan modal oleh rakan ditentukan berdasarkan perbincangan antara mereka. Kalau katalah saya yang nak lead syarikat tu, saya yang create syarikat tu, mestilah modal saya lebih besar kan. Takkan saya nak letak modal saya 40-50, jadi yang lebih 40-60, jadi yang lebih besar ada yang 60 tu. Mandangkan ini syarikat saya walaupun kita berkongsi tetapi kita nak pegang sedikit kuasa daripada syarikat tu, ataupun kita memegang sikit pengurusan sikit. Jadi kita mungkin letakkan modal lebih besar. Ini adalah orang kata kena sembang-sembang antara rakan sparring anda ataupun partnership anda, bagaimana anda nak pembahagian modal tu. So benda ni kena banyak discussion, tak boleh ada miscommunication, tak boleh ada communication breakdown. Kalau ada communication breakdown, kena settle cepat-cepat, kalau tak dia akan jadi lebih teruk. Okey, pembahagian untung rugi menurut Akta Perkongsian. Dia ada akta, dia bukan suka-suka je. Semua keuntungan dan kerugian yang diperolehi oleh mereka mesti dibahagi sama rata antara rakan kongsi. Kalau 50-50 tu saya tak tahulah kan, memang kena bagi sama-sama lah. Ada lagi, di samping itu nisbah dapat ditentukan dengan persetujuan antara rakan kongsi. Macam cakap tadi kalau saya keluar 60-40, so fahamlah yang 60 akan dapat lebih banyak daripada 40. Dah 60 yang keluar, saya yang keluar modal lebih daripada anda, nak dapat lebih besar daripada saya. Masalah akan bergaduh pula. Okey, perjalanan perniagaan. Kehidupan perniagaan tidak terjamin. Perjalanan perniagaan tidak terjamin. Ia boleh dibubarkan jika satu pasangan mati, bersara atas arahan mahkamah atau tamatnya kontrak. So macam tu isu dia. Dia perseorangan, perkongsian, isu dia macam ni. Bila seorang mati, seorang sakit dan sebagainya, dia akan ada isu kat situ. Okey, seterusnya kita dah pergi perseorangan, kita dah pergi perkongsian, kita akan pergi ke company pula. Okey, company ada dua, syarikat sendirian berhad, kita ada syarikat awam berhad. Apa yang membezakan syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awam berhad? Okey, kita pergi yang first. Ada tiga Ada tiga mudarat. Pemilikan, syarikat boleh dibentuk oleh dua orang dan maksimum 50 orang. Okey, syarikat sendirian berhad, SDN BHD. Biasa kita tengok macam tu kan. Boleh dibentuk 2 hingga ke 50 orang. Pemilikan, pertubuhan perniagaan ini mesti mematuhi perkara-perkara yang dilindungi di bawah Akta Syarikat 1965. Mesti menggunakan perkataan SDN, sendirian atau limited pada akhir namanya. Yang lupa tu, kena ada perkataan tu. Lepas tu, pendaftaran. Penubuhan perniagaan lebih sukar berbanding perniagaan lain. Prosedur penubuhan mesti mematuhi perkara-perkara di bawah Akta Syarikat 1965. Ia mempunyai nama asing di dalam namanya sendiri. Okey. Maksudnya, apa benda yang kita sembang dari tadi, perasan tak anda semua? Kita masih tertakluk di bawah Akta Syarikat. Bila cerita syarikat, dia relate kepada Akta Syarikat 1965. Okey? Dia tak boleh lari. Modal terkumpul syarikat terhad lebih besar daripada jenis perniagaan lain. Modal diperolehi melalui penerbitan saham. Okey, alright. So saham lah. Saham. Untung rugi. Semua keuntungan adalah hak milik syarikat. Dia bukan hak milik Zaiham.
Bila dah nama syarikat ni dia lain sikit. Pemegang saham akan menerima pembahagian keuntungan melalui bayaran dividennya. Banyak dia melabur, banyaklah besarlah dia punya dividen dia. Perjalanan perniagaan lebih terjamin. Ia tidak bergantung kepada ahli di mana perniagaan akan terus wujud walaupun kematian ahlinya. Itu beza Okey, awak nampak kat sini Jika persendirian, jika perkongsian, jika ahli mati, jika ada masalah berlaku di antara ahli, dia akan jadi isu syarikat tu. Tetapi bila kita buka syarikat atas nama Sdn Bhd, dia berbeza. Perniagaan diteruskan walaupun owner tu mati, sebab dia ada pemegang saham kan. Macam contoh yang tadi dia hanya menguruskan syarikat tu, tapi pemegang saham tu yang berkuasa penuh kepada sesuatu syarikat tu. Okey, seterusnya kelebihan dia. Apa kelebihan syarikat Sdn Bhd ni? Akses mudah sumber kewangan melalui perubahan pemilikan saham atau institusi kewangan. Mungkin senang nak pinjam duit lah. Saham syarikat tidak diperdagangkan di pasaran saham. Maksudnya syarikat Sdn Bhd ni walaupun dia ada saham, dia tak boleh dijual di pasaran saham. Dia berbeza. Nanti kita akan tengok syarikat Sdn Bhd dengan yang Awam Berhad tadi. Pemegang saham tidak dibebani dengan pengurusan perniagaan. Okey, saya boleh melabur kat syarikat ni, tapi saya tak perlu bekerja dengan syarikat tu pun boleh. Maksudnya saya hire je. Okey, saya keluar modal contohnya, kita masuk saham, kita beli saham syarikat A, saya hanya ambil untungan tu pun boleh juga. Dia tak macam persorangan dengan perkongsian tadi, dia berbeza. Kita boleh keluarkan modal aja. Syarikat dikenakan cukai perniagaan. Memanglah macam mana negara nak maju melalui cukai Tanggungjawab ahli syarikat terhad kepada modal yang disumbangkan. Bayar ciput lah kan. Penyata kewangan mesti diaudit oleh juruaudit orang yang dilantik dan dokumen mesti lengkap dan dikemas kini. Bila kita cerita pasal Sdn Bhd, anda kena tahu bahawa dia perlu diaudit oleh authorized, oleh orang-orang yang berkompeten. Dia tak boleh saya punya syarikat Sdn Bhd, saya yang cek, saya yang buat, saya yang audit, tak boleh. Dia kena diaudit oleh juruaudit yang dilantik. Bukan cikai-cikai. Maknanya syarikat tu telus. Ada syarikat di luar yang kerja dia sebagai accountant syarikat. Dia kerja dia jaga account saja. Okey lagi. Jangka masa perniagaan tidak bergantung pada usia anggotanya. Maksudnya tak kisahlah. Macam saya cakap tadi, kalau kata pengurus mati, pengurus pergilah. So, pemegang saham boleh lantik pengurusan lain untuk menguruskan syarikat. Kekurangannya, orang ramai dapat mengetahui urusan keuangan syarikat. Dia kata sebagai kekurangan. Jadi orang tahulah kan, bila kita ada report, kita hantar kepada SSM untuk diaudit. Memang orang tahulah progres syarikat ni, nak okey ke, tak okey ke. Situ penting lah kan. Jadi orang tahu. Jadi dikonsider sebagai kekurangan pula. Syarikat boleh menuntut atau dituntut atas namanya kerana ia adalah entiti yang berbeza. Okey, syarikat berbeza, pengurus berbeza. Dia tak sama. Dia lain dia satu entiti yang berbeza, tak sama. Kos mudahan yang tinggi memang betul. Siapa yang saya sembang-sembang dengan Sifu tadi, Cik Syam Hassan, memang bila kita cerita Sdn Bhd ni, kos dia tinggi. Ada sebab-sebab dia tinggi. So ni lebih detail lah. Untuk MPU yang kita belajar semasa ni, kita tahu asas tadi. Yang kita perlu tahu, kita tahu perniagaan ada perserorangan, ada perkongsian, ada syarikat, ada Sdn Bhd dan juga pemilikan awam. So kita kena tahu, ada simple je. Kita tak perlu tahu deep sangat. Kita perlu tahu dia punya peringkat-peringkat asas tu je. Dan syarikat ini mesti mematuhi semua peruntukan Akta Syarikat 1965. Okey, saya harap faham. Kita dah pergi perseorangan, kita dah pergi perkongsian, kita dah pergi syarikat Sdn Bhd. Okey, yang ni saya cakap tadi, syarikat Awam Berhad, Public Limited Company. Ciri syarikat Berhad hampir sama dengan ciri syarikat Sdn Bhd. Perbezaannya adalah dari segi pemilikan perniagaan. Tidak ada had bagi mereka yang ingin jadi ahli atau pemegang saham syarikat jenis ini. Okey. Menurut undang-undang, di akhir setiap nama syarikat Berhad Awam mesti ditulis Berhad. Yang tadi ada Sdn Bhd kan, yang ni Berhad sahaja kan, berbeza. Pemegang saham bebas membeli dan menjual saham di pasaran saham tanpa memerlukan persetujuan daripada sesiapa. Okey, Sdn Bhd ada saham, syarikat Awam Berhad ada saham, tetapi Berhad dia boleh jual sahamnya di
di pasaran saham. Dia berbeza kena ingat syarikat awam berhad saham dia boleh dijual di pasaran saham. Berbeza dengan syarikat sedia berhad, sahamnya tidak boleh dijual di pasaran saham. Okey, perkara-perkara lain seperti pembentukan, pendaftaran syarikat, pengagihan keuntungan dan perniagaan adalah jangka hayat adalah sama dengan syarikat sedia berhad. Okey, tak ada beza. Macam saya sembang tadi sama. Dia beza tadi yang saya nampak, berhad dengan sedia berhad tadi, dia boleh jual sahamnya di pasaran saham. Okey, kelebihan dia mudah mengumpulkan modal melalui penerbitan lebih banyak saham kepada orang ramai. Contohnya kita buka saham kita jual saham di pasaran saham, kita boleh dapat modal kan. Okey, penubuhan syarikat berhad awam lebih rumit dan mahal. Okey, memang confirm lah. Memang confirm mahal lah benda-benda macam ni. Sebab dia memerlukan orang kata sokongan-sokongan. Company sokongan untuk melibatkan audit kewangan dia. Banyak lah. Kalau saya sembang dengan Cik Syam Hassan tadi, banyak perkara bila kita cerita pasal nak tubuhkan syarikat ni. Mungkin kita perlu khusus satu hari dengan mereka-mereka yang lebih kompeten mengenai, khususnya yang maksud saya yang lebih kompeten adalah pensyarah ataupun mereka-mereka yang melibatkan dengan perniagaan, yang mereka lebih mahir. So perkongsian saya ni adalah asas yang anda perlu tahu perniagaan yang ada di Malaysia. Okey, perniagaan kekal kewujudannya, tak ada masalah, mati ke hidup dan sebagainya boleh diteruskan. Boleh diteruskan. Maksudnya kalau kata pengurus mati, macam saya cakap tadi, boleh pemegang saham boleh lantik orang lain, macam tu. Pengurusan perniagaan lebih rumit kerana ia diatur oleh undang-undang. Macam saya cakap tadi, complicated sebab dia ada peraturan. Setiap tahun kena submit dia punya report dia. Kalau tak hantar, kena fee, kena bayar saman dan juga penalti. Itu banyak cerita dia. Okey, apa lagi? Prestasi stok mudah dipindah milik. Okey, kekurangan dia pemilikan dan pengurusan adalah terpisah. Macam saya cakap tadi, pemilik saham mungkin orang lain, pengurusan mungkin orang lain. Macam kita tengok macam TNB. Okey, siapa pengarah urusan dia? Dan kita faham, okey, di belakangnya kenapa dia punya pemegang saham dia adalah yang berbeza. Itu benda-benda yang jauh kita nak fikirkan. Itu contoh saya nak bagi kat awak lah. Okey, aktiviti perniagaan boleh dilakukan secara besar-besaran. Skala ekonomi memang besar lah. Nama syarikat awam berhad dia tak ada sendirian, dia boleh jalan habisnya. Okey, menanggung cukai yang tinggi dan semestinya lah. Kalau bagi saya, syarikat yang berhad ni keuntungan dia bukan sikit lah, besar. Tanggungjawab yang ditanggung oleh anggotanya adalah terhad. Okey, kita pergi slide-slide yang terakhir ni. Okey, faktor dalam memilih pemilikan perniagaan. Sebelum kita nak buat perniagaan, kita kena fikir. Kita kena tengok diri kita ni, kita kat mana. Kita tak boleh belasah, saya nak buka syarikat sedia berhad sebab ni. Kita kena tengok sebenarnya. Okey, yang pertama, capital, modal. Sekiranya individu tersebut memiliki jumlah yang kecil, modal yang sikit, dia harus mencebur diri dalam hak milik tunggal. Pelan-pelan kayu, orang cakap pelan-pelan kayu. Ini kerana syarikat yang membentuknya kosnya agak, kerana syarikat yang membentuk syarikat untuk bina syarikat, kosnya tinggi. Nak buat syarikat tadi kos tinggi. Jadi kita buat secara pemilik tunggal dulu, kita jangan buat syarikat. Okey, faham Modal juga menentukan kebarangkalian untuk mendapat kredit dan pinjaman dari sumber luar. Okay, macam bila kita nak buat pinjaman, kita akan ada, biasanya kita akan submit paperwork. Paperwork kita akan, biasanya orang akan tengok kita punya prestasi syarikat kita, macam mana kita punya prestasi setahun yang sebelum ni, macam apa aset yang kita ada. Jadi bila benda-benda ni mantap, kita nampak penjualan kita baik, bank dengan senang hati. Kalau kita tengok cerita-cerita orang-orang hebat, Sunny Express sebelum ni, kalau kita tengok dia punya sejarah, kita boleh tahu masa peringkat permulaan tak ada satu bank pun nak berikan pinjaman kepada Sunny Express. Kalau kita tengok sejarahnya, orang tak percaya dengan kebolehan kata otai tu, businessman yang bernama Encik Sunny tu, Datuk Sunny sekarang ni, boleh menguruskan syarikat bas, kan. Jadi bila benda dah maju, bila benda dah hebat, saya rasa pihak bank kita tak payah, pihak bank datang cari, mengofferkan pinjaman kepada kita, sebab dia tengok kemampuan kita membayar hutang. Ialah bank nak buat duit dengan memberi pinjam kat orang, dan dia boleh dapat keuntungan daripada bunga yang didapatkan. Betul tak? Okey, lagi aset peribadi bertanggungjawab kepada pemihutang sekiranya kerugian berlaku sama ada dalam hak milik tunggal.
Kalau berbeza dengan syarikat, dia berbeza. Kalau kata syarikat jatuh, dia tak ada kaitan dengan orang kata pengurus tadi. Ni syarikat yang berbeza. Yang persendirian, perkongsian tadi dia lain. Persendirian, perkongsian, syarikat dia berbeza. Kalau kata syarikat perkongsian tu, kalau ada masalah orang akan cari orang tadi, orang persorangan tu. Tapi kalau syarikat, dia akan kejar syarikat tu. Kadang-kadang kalau awak perasan, bila sesuatu berlaku pada syarikat A, okey, dia belah, dia buat yang orang A tadi akan buat syarikat B pula atas nama syarikat, atas nama B pula. So berlaku bila masalah dengan B, dia akan hilang, dia akan datang dengan orang yang bernama A tadi akan datang dengan syarikat C pula. Kalau perasan macam tu. Terutama kalau kita nak cerita MLM, perasan tak? Kalau MLM yang bagus tu alhamdulillah, yang biasa yang tak berapa nak tegak ni, dia akan datang dengan idea-idea baru, orang yang sama, orang kata modus operandi yang sama, tetapi dengan nama syarikat yang berbeza. Kalau anda pernah dengar benda-benda yang pelik-pelik ni, anda akan tahu kan. Ni saya share sikit je. Okey, seterusnya, jangkauan kawalan. Pemilikan tunggal mempunyai kuasa penuh dalam menjalankan perniagaannya. Memanglah dia seorang. Isu kalau problem pun dia, kalau gembira pun dia. Dalam perkongsian, jangkauan kawalan dikongsi bersama. Blood brother. Apa masalah tanggung bersama kan. Cun-cun terbaik, cun-cun tak baik, masalah. Okey, sharing information. Sekiranya seorang membuat keputusan untuk tidak berkongsi dengan rakan sejawatnya, disarankan untuk membentuk hak milik. Tak payah nak gaduh-gaduh buat benda. Dalam perkongsian, tiada maklumat sulit antara rakan kongsi, ahli syarikat atau pemiutang. So, kena cerita habis dalam syarikat. Tak boleh nak sorok-sorok. So, kalau anda sorok fakta, anda tipu fakta, anda akan dapat bersalah. Tidak bertanggungjawab. Orang kata pecah amanah. Okey, ini merupakan bahagian pertama untuk bab ketiga. Okey, kalau saya patah balik slide kita daripada awal ni, so ini ada 26 slide semuanya. Okey, ini adalah bab ketiga, pemilikan perniagaan dalam sistem sokongan. Untuk bab ketiga, bahagian pertama. Okey, nanti untuk bahagian kedua insya-Allah selepas ni, just kita recap balik apa yang kita belajar hari ni. Kita tahu pasal perniagaan perkongsian, perniagaan perseorangan, perniagaan perkongsian dan juga perniagaan syarikat. So, 3 perkara yang awak perlu tahu. Dalam syarikat pula ada sendirian berat dan juga ada pemilikan awam tadi kan. So, ada 4 lah lebih kurang yang kita cerita. Kalau ikutkan ada pecahan, ada koperasi dan dengan koperasi lagi yang tadi. Tapi kita ambil yang paling simple. Kita ada persendirian, kita ada perkongsian, kita ada syarikat. Okey, sekian saja untuk video PNP saya hari ini untuk bab ketiga. Kalau ada silap, ada kelemahan di mana-mana fakta atau data yang saya sampaikan, boleh maklum dengan saya. Saya pun masih lagi mencari-cari, memperhebatkan diri dengan ilmu yang baru ni. Seronok bila kita belajar benda-benda yang baru, supaya kita mencabar diri kita, menambah pengetahuan kan. Kalau kita hari-hari benda yang sama aja, dia jadi sedikit mendata kan. Jadi bila kita belajar benda yang baru, jika kita berkongsi dengan benda yang baru, jadi sebelum nak berkongsi dengan anda, kita akan bertanya dengan mereka-mereka yang hebat di luar sana untuk menyampaikan dengan anda dengan ilmu-ilmu yang lebih baik. So itu cabaran untuk saya. So semoga perkongsian video bab 3 bahagian pertama ni dapat membantu sedikit sebanyak untuk anda mengetahui perniagaan-perniagaan di Malaysia. So, kita akan berjumpa dalam bahagian kedua nanti. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.